أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita terus ceria gembira bersama dengan surah Luqman pada halaman 413 pada hari ini. Kita doakan agar Allah sentiasa menerima amal kita, menerima kesungguhan kita. Moga Allah terus memberikan hidayah demi hidayah kepada hati kita yang menghadapi pelbagai ujian. Moga-moga Allah pimpin kita nun sampai ke syurga Allah sebagaimana dibacakan, ya, kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita nak menyambung Ustaz, ya, surah Luqman. Ya, dan surah Luqman ini sebagai satu surah, semalam kita bincang tentang nasihat, ya. Ya. Nasihat yang amat indah daripada Luqman, dan di tengah-tengahnya itu ada nasihat daripada Allah berkaitan dengan mensyukuri, bersyukur kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan dan juga kebaikan pada diri kita dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini, pada minggu-minggu yang mendatang. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 413. Daripada ayat yang ke-20, kita melihat kepada cercaan terhadap orang musyrik atas kesyirikan mereka padahal mereka telah menyaksikan bukti petunjuk tentang tauhid, ya, pada ayat 20 dan 21. Diikuti pada ayat 22 hingga 24, apakah pendekatan ataupun manhaj orang mukmin yang benar dan jalan orang kafir yang buruk. Ini kita perhatikan pada ayat 22 hingga 24, dan seterusnya kita teruskan pada ayat 25 hingga 28. Pengukuhan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, keluasan ilmunya serta kuasanya yang menyeluruh dan mencakup segala, termasuklah hari kebangkitan, iaitu hari kiamat suatu hari nanti. Mari sama-sama kita mulakan bacaan kita daripada ayat 20 hingga 24. Tuan-tuan jangan lupa untuk share, ya, di Facebook, di YouTube, ataupun kalau di depan kaca TV, terus ya beritahu kepada anak dalam WhatsApp ke, ya, ataupun call sekejap ke. Jom kita nak belajar apa kaitan halaman ini dengan nasihat Luqman yang kita belajar pada hari semalam. Ayat 20 hingga 24 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi kehidupan kita, dan yang pentingnya kita nak istiqamah bersama dengan Al-Quran, kerana para ulama mengatakan antara kemuliaan yang paling hebat apabila seseorang tu mendapat karamah kemuliaan apabila dia dapat istiqamah. Kita melazimkan diri kita berada di atas siratal mustaqim, ya, pada jalan kebenaran, dan inilah Al-Quran yang berada di hadapan kita merupakan jalan yang benar untuk sama-sama kita hayati dan mengambil panduan dalam kehidupan kita. Surah Luqman ni tak banyak, sahabat-sahabat, ada 4 muka surat saja. Hari ini muka surat ketiga. Kita nak belajar sama-sama. Jom kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-20 hingga 24. Nahawan insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita membaca ayat yang ke-20 ini kesinambungan daripada nasihat daripada Luqman ya. Selesai nasihat daripada Luqman pada ayat yang ke-19 malam, iaitu berkaitan dengan waqsid fi mashyika wa'dud min sautik, iaitu kita berjalan dengan sederhana secara fizikal dan suara kita itu perlu kita jaga ya, kerana suara yang paling teruk adalah suara himar, suara keldai, iaitu apabila dia menjerit itu ya, ataupun bersuara itu buruk sangat Ustaz ya. Apabila seseorang itu marah ataupun panggil, gunakan suara kita pada tempat yang salah, itu adalah salah satu adab bagaimana seseorang itu daripada syukur pada atas halaman 413 ayat 12 itu ataupun 412 sampai ke bawah itu melambangkan kepada orang bersyukur adalah orang yang merendah diri, maka dia gunakan suaranya, menggunakan fizikalnya ya, cara dia berjalannya, mimik mukanya pun juga adalah seorang yang bersyukur, merendah diri kepada Allah ketika berinteraksi dengan manusia. Maka Allah bawakan lagi bagaimana kita nak jadi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-20. Alam tarau annallaha sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak memerhati kepada apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya telah Allah tundukkan untuk siapa? Untuk kita. Sakhara lakum, Allah gunakan perkataan sakhara lakum. Kita naik kenderaan, subhanallazi sakhara lana, ya, maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kenderaan yang kita naiki itu, tayarnya, steeringnya. Jadi bila kita lihat kepada langit di atas sana, kita lihat kepada matahari, bulan,
udara yang ada, rumput rampai, segala yang ada di atas muka bumi ini Allah telah tundukkan, jinakkan. Sahara lakum ini juga maksudnya jinakkan agar ianya semuanya tidak lawan kita, bertugas untuk kita. Ya, cuba bayangkan kalau katakan lambat sembahyang pada hari ini ataupun seseorang itu berbuat dosa, akhirnya langit dan bumi ini jadi liar, Ustaz. Jadi liar kan, tak nak, ya, kalau ikutkan pada zaman dahulu, bila sesuatu binatang itu liar, binatang tunangan itu liar, ada kaitan dengan dosa yang dibuat oleh seseorang. Ya, jadi apabila Allah tundukkan walaupun ada dosa, ada kesilapan yang dibuat, ini Allah suruh perhatikan, ya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, iaitu Allah sempurnakan, tidak ada kecacatan. Allah berikan nikmat itu kepada kita secara fizikal, zahir, dan juga secara batin, secara dalamnya. Maksudnya bila kita bercakap tentang langit itu bukan sekadar cantiknya sahaja, tetapi ada fungsi yang menyejukkan. Udara yang kita nampak ataupun yang kita hirup ini, fungsinya, ya, menyegarkan kepada tubuh badan kita secara tersembunyi. Dan lebih daripada itu, zahiratan wa batinah itu nikmat di mana segala-gala yang kita nampak secara zahir, kita tahu juga ianya adalah tanda kecintaan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara zahir dan batin ini perlu difahami, kerana kita sudah pun melewati surah yang ke-30, Ustaz, surah Ar-Rum. Ya, bercakap tentang Allah menegur kepada ramai manusia ini, dia faham zahiratul hayatid dunya, bab-bab dunia dia memang pakar, tetapi bab akhirat, ya, ataupun bersifat batin ini, yang mendalam ini, dia tidak belajar ilmunya kecuali sedikit. Jadi kesan daripada bila kita melihat kepada segala nikmat yang Allah beri ini, sepatutnya kita makin tunduk. Tetapi Allah menyatakan wa minan nasi may yujadilu fillah, di kalangan manusia ini ada pula bila dah tengok kebesaran yang Allah ciptakan, Allah tundukkan, Allah bagi kita macam-macam, masih ingin berdebat, nak berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa kitab yang mencerahkan, iaitu Al-Quran. Ya, kalau tanpa ilmu ini, mungkin dia bukan Islam, dia tak tahu Quran, dia tak tahu apa istilah hidayah, tapi pakailah ilmu yang betul. Contohnya bila kita bercakap tentang apa, kita cakap tentang awan contohnya, ya, kita berbincang sebelum ini tentang cumulus, tentang cumulonimbus, tentang segala jenis-jenis awan yang ada. Kalau kita tengok betul-betul, kita tahu bahawa ini adalah nikmat yang besar. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau katakan awan, Ustaz, ya, Allah letak berat itu satu masa tu tersilap, macam ada stadium yang terjatuh dia punya ceiling tu kan, terjatuh pula satu awan dekat negeri Selangor. Contohnya kan. Kalau jatuh awan itu berdebuk begitu saja tanpa titisan-titisan hujan, kesannya rasanya bukan sekadar banjir, Ustaz. Ya, bukan sekadar habis negeri Selangor contohnya. Nak ceritanya apa? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah bagi nikmat yang ada itu dengan sempurna. Allah lengkapkan agar apa? Agar bila kita tengok Allah dah tolong kita, dah bagi macam-macam, maka kalau kita dah ada ilmu, kita tidak akan menafikan kehebatan Allah. Tidak macam manusia yang bila buat sesuatu projek mungkin terjatuh silingnya, tetapi Allah tidak pernah menjatuhkan siling awan itu kepada kita dengan ilmu. Kalau katakan dengan hidayah, maksudnya dengan hidayah ini kita tahu bahawa Allah mesti nak buat kebaikan kepada umat makhluknya. Jadi buat apa kita nak lawan balik kepada Allah ataupun kitabim munir? Ada rujukan ayat Al-Quran yang mencerahkan. Rupa-rupanya Allah cakap dalam ayat 20 ini, ada manusia yang dia suka berdebat melawan Allah, dan apakah tandanya yang kita sudah belajar pada halaman 412, tidak mahu solat, tidak mahu menegur kepada makruf, ataupun dia mencebik muka pada mak ayah, kepada kawan dia. Itu juga tanda bahawa dia suka berjidal, berdebat dengan Allah, tak nak ikut nasihat daripada Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi seterusnya Allah menyatakan kepada kita, wa idza qila lahumuttabi'u, bila dinyatakan kepada mereka itu ikutlah apa yang diterangkan ataupun diturunkan oleh Allah, balasan mereka, ya, orang yang tidak mahu berperangai dengan perangai yang baik pada halaman 412 itu ialah apa?
bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, kami ni dah biasa ikut nenek moyang kami. Ustaz ya. Ada yang kata bahawa kalau kita dengan anak ni kita mesti garang, mencubit muka itu bagus. Kan. Saya pernah jumpa kawan saya, dia daripada Korea kan. Dan satu makmal lah. Dia kata kalau orang Korea ya, waktu itulah saya tak tahulah orang Korea secara keseluruhan. Dia kata kalau orang Korea dia tak senyum. Pasal senyum lambang kelemahan bagi dia. Jadi bila saya jumpa kawan dia mesti masam. Masam itu lambang kepada keberanian, dan kalau kita senyum itu akan menyebabkan dia rasa lemah. Itu pendapat dia. Pasal tradisi dalam diri orang Korea. Ikut pendapat dia lah kan, tak tahulah orang Korea lain. Nak ceritanya apa? Ada perkara dalam hidup kita ini, mungkin ada seseorang tu dia kata, baiklah saya kalau nak cakap dengan staf ataupun dengan anak mesti tengking-tengking. Pasal apa? Pasal mak ayah saya dulu tengking, itu sebabnya saya jadi anak sekarang. Kalau saya tak kena tengking, rasanya tak jadi anak kot. Dia ikut mak ayah, okay, nenek moyang ataupun dalam bisnes ke, dalam organisasi ke, kerja. Tetapi rupa-rupanya Allah kata, kan ada Al-Quran yang dia diturunkan. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Oh, itu menakutkan Ustaz. Apakah kamu nakkan bahawa syaitan itu menyeru kamu semua kepada azab yang sa'ir, azab yang menyala-nyala? Kerana apa? Kerana syaitan ini pun dia suka orang mengikut kepada orang-orang lama, bukan mengikut kepada panduan wahyu, ya, ilmu dengan hidayah dan kitab yang mencerahkan, yang jelas panduannya, sehingga kan kita tahu macam mana nak berinteraksi dengan Allah, bersyukur, berinteraksi dengan ibu ayah, berinteraksi dengan manusia. Jangan mencebik muka. Kita punya gesture ataupun tubuh badan kita itu kena, kalau bercakap dengan orang Ustaz ya, bercakap dengan orang pun kalau boleh waqsid fi masyik, itu maksudnya ialah kalau saya bercakap dengan tuan-tuan, maksudnya kena menghadap kepada tuan-tuan. Kan, bukannya sambil bercakap tu nak cakap dengan tuan-tuan tapi sambil tu okey tuan-tuan dengar elok-elok ya. Okey, itu adalah sebagai satu kesombongan yang perlu dipelajari oleh saya sebagai ayah. Kalau cakap dengan anak ke, dengan isteri ke, kena ambil itu kerana itu lambang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah wa man yuslim, ya, siapa yang menyerah diri untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa muhsin, dan berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dia sedang berpegang pada tali yang kuat Ustaz. Pasal hidup kita ini macam, kalau Luqman dalam satu buku tu dia cakap bahawa dia beri nasihat pada anak dia, kita ini macam berada di lautan kehidupan. Jadi naik kapal ini, kalau katakan terumbang-ambing dan kalau katakan dalam bahaya, kita perlu berpegang kepada apa? Tali yang kuat. Di sini diistilahkan sebagai faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerah diri dan berbuat baik. Dan menyerah diri inilah yang kita dah belajar, iaitu jangan syirik kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur pada ibu ayah. Nasihat yang kita sudah belajar ini tanda keislaman kita. Inilah ciri Islam. Karakter akhlak Islam yang perlu kita beri perhatian. Wa ilallahi aqibatul umur, kepada Allah lah aqibah ataupun kita punya kesudahan. Grade kita dapat grade A ke grade B ke, sebenarnya semuanya akan kembali pada Allah. Kalau katakan anak dapat B Ustaz ataupun dapat C, lepas tu cikgu cakap pada anak dia, okey nanti report card panggil mak ayah. Apa perasaan anak kalau dapat C ataupun D, setiap hari pergi kelas? Dia kata saya pergi kelas, pergi tuition, dapatkan duit daripada mak pasal nak dapat A, tapi dapat C, D juga. Sebenarnya anak itu akan rasa macam mana Ustaz? Kalau anak dapat dah belanja macam-macam ni tapi dapat D, E juga. Anak rasa sedih kan, rasa bersalah nak jumpa, ya, dah bagi macam-macam. Dan kali ini bukan sekadar mak ayah bagi macam-macam, Allah bagi macam-macam. Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, tetapi masih lagi dapat grade D dalam menjaga memek muka bersama dengan masyarakat. Allah tidak expect kita dapat A dalam belajar di sekolah. Allah harapkan kita agar jangan syirikkan Allah, bersyukur pada ibu ayah, ya, kita jaga cara interaksi kita, solat kita yang digariskan pada halaman 412 antaranya. Itu akan menyebabkan kita, alamak, apakah lagi perkara yang perlu saya baiki? Dan inilah wa ilallahi aqibatul umur, semua urusan ini akan kembali kepada Allah. Kita harapkan kita dapat bawa yang terbaik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari sama-sama kita lihat perkataan pilihan kita untuk menghargai halaman 413 ini.
iaitu perkataan sabara, ya, hanya 2 kali saja Ustaz ya dalam al-Quran, iaitu Allah menganugerahkan dengan sempurna tanpa cacat. Inilah yang digunakan pada ayat 20. Allah bagi macam-macam kepada kita. Allah menatang, istilah perumpamaan bahasa Melayu seperti menatang minyak yang penuh lah. Memang Allah tatang kita, oksigennya penuh, ya, cukup. Allah bagi yang terbaik kepada kita, dan dengan segala bekalan itu, adakah manusia kita sendiri sudah pun yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin? Kita baca ayat 22 ini sebelum kita berehat sebentar dan melihat apa lagi panduan untuk kita menyerah diri menjadi orang yang berhikmah. Ayat 22 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Macam mana kita nak dapat A berhadapan dengan Allah, akibatul umur, urusan kita semua A? Yang pertama, yuslim. Kita menyerah diri kepada segala peraturan dan juga apa sahaja yang Allah beritahu di dalam Al-Quran, dan bukan sekadar menyerah, tetapi mestilah kita buat muhsin, buat yang terbaik, buat yang terbaik. Mimik muka kita mungkinlah dulu saatnya tahun 2021 selalu je muka masam je dengan pasangan ke, dengan anak ke, dengan kawan. Kali ini tahun 2022 kita buat ihsan, buat lebih baik lagi. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang muhsin. Kita bukan sekadar nak ikut sahaja yuslim, Allah cakap, tapi mestilah muhsin. Maka siapa yang ambil 2 kaedah ini sebenarnya berada pada tali yang kuat, tidak mungkin digoyah dalam hidup ini dan tidak mungkin digoyah sampai akhirat nanti, sehingga mendapat grade A dan Allah izinkan kita berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan ahli keluarga kita. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Marilah sama-sama kita sentiasa merendah diri, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua kita ini daripada Allah dan kita akan dikembalikan kepadanya untuk dihisab, untuk disempurnakan akan balasan. Moga-moga kita semua diberikan keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terus setia bersama dengan My Quran Time, baca faham amal. Mudah-mudahan kita dapat melazimkan diri kita istiqamah dengan Al-Quran dan istiqamah berada pada jalan
ihdinas siratal mustaqim, jalan siratal mustaqim, jalan kebenaran insya-Allah taala. Baik sahabat-sahabat, kita ambil masa sikit untuk tajwid pada hari ini. Fokus pada huruf ra yang dibaca dengan tebal pada ayat pertama yang kita baca pada hari ini, muka surat 413, iaitu awal kalimah ayat yang ke-20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum, yang mana dalam kalimah tersebut ada dua huruf ra, yang huruf ra di sini mestilah dibaca dengan tebal ataupun tafkhid. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum, ra. Pertama alam tarau, kita fokus kepada alam tarau dahulu. Huruf ra yang berbaris di atas kita dah belajar dahulu, tak perlu fikir panjang lagi. Ra baris atas automatik akan dibaca dengan tebal selama-lamanya. Ra. Okey, dibaca dengan ra. Okey. Cuma di sini bila ada waw mati, selepas ra di situ, banyak di kalangan pembaca melakukan kesilapan dengan menipiskan ra. Dibaca dengan alam tarau. Kalau baca satu perkataan ra tak ada waw mati, senang. Ra, alam tara kai, mudah sikit. Tapi bila ada waw mati selepas itu, banyak berlaku kesalahan, dinipiskan ra itu. Seperti bunyi alam tarau, tak boleh rau. Alam tarau, dijelaskan tebal. Alam tara, rau. Jangan ra, dah betul ra, rau bila ada waw. Satu. Yang kedua, sakhara. Ini seperti biasalah ra dibaca dengan tebal. Okey. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum. Huruf ra yang dibaca dengan tafkhim. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk huruf ra pada hari ini ya. Kita pun memulakan tadi ayat yang ke-20 dengan ada dua ra Ustaz ya. Tarau dan kemudian sakhara ya, bacaan yang tepatnya harapnya kita dapat manfaat, dan dalam masa yang sama kita pun dapat pelajaran daripada ayat yang ke-20 tadi Ustaz ya. Bila kita pergi bercuti, mungkin ada yang bercuti pada hari ini, pergi ke resort ke, pergi ke pusat-pusat percutian ataupun balik kampung, jangan lupa ya, dalam perjalanan kalau waktu malam itu perhatikan kepada bintang, ataupun siang pun perhatikan pada pohon-pohon yang ada yang di langit dan di bumi ini, untuk kita boleh senaraikan. Kalau adik-adik yang dah belajar biologi, kimia ke, sains ke, apa ke ya, matematik, belajar semua itu, boleh senaraikan apakah nikmat-nikmat yang Allah letakkan istilah apa, wa asbagha ya, iaitu Allah telah sempurnakan. Mengapa perlu kita perhati? Allah suruh kita berhati, dapat pahala. Satu. Yang keduanya ialah untuk kita tidaklah akan mengabaikan ilmu, hidayah dan juga kitab yang kita belajar. Kadang-kadang orang baca Quran Ustaz ya, dia rasa macam mana saya nak aplikasikannya. Ketika berjalan balik kampung, cuti raya Cina ni, gunakan peluang itu sambil-sambil duduk di tepi kolam pancing ikan ke, naik kuda ke Ustaz kan. Perhatikan macam mana Allah melengkapkan ya, menyempurnakan nikmat-nikmat yang ada agar kita makin tunduk, dan tanda tunduk kita ialah kembali kepada yuslim, menyerah diri, dan juga buat yang terbaik atas apa seruan yang Allah telah berikan. Salah satu yang paling dekat adalah halaman 412 yang kita lihat semalam. Dan kalau katakan seseorang itu kufur, ada yang kata bahawa saya tak kisahlah ya, kerana ikut apa yang Allah nyatakan. Pujukan Allah pada ayat 23, wa man kafara fala yahzunka kufruh, janganlah janganlah ianya sampai membuatkan kamu, siapa kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rasa susah hati ya. Pasal apa? Allah katakan ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu ya. Apa yang dibuat oleh orang-orang yang kufur itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya Allah akan juga semak Ustaz ya. Allah akan semak juga, dan Allah tahu apa yang ada pada hati setiap manusia. Sama ada menyerah diri, buat yang terbaik, ataupun kufur kepada segala nikmat dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang itu buat sesuatu, dia masih lagi bermanis muka, tetapi dia buat itu kerana bukan Allah, itu juga Allah tahu. Kalau dia buat kerana Allah, muka dia masam Ustaz. Muka dia masam tapi dalam hatinya itu dia nak buat yang terbaik, tapi pasal mungkin muka dia tak boleh nak senyum, contohnya lah kan, ataupun ada kepayahan, ada ujian yang melanda, Allah tahu.
Allah tahu apa yang ada di dalam hati itu. Yang penting kita nak menyerah dan buat yang terbaik berdasarkan apa yang telah dicadangkan pada ayat ataupun halaman 412. Bagi orang yang kufur, Allah kata kami akan bagi dia hidup. Nah, silakan dia enjoy sekejap, tetapi selepas itu mereka akan menghadapi azab yang sengsara. Mengapa azab sengsara? Pasal mereka dapat nikmat, Ustaz. Ya. Mereka kata bahawa nikmat ni tak ada apa lah. Tak payahlah saya ikut pada Allah, tak payah saya buat yang terbaik. Maka pasal Allah dah buat terbaik, dia tidak balas dengan cara yang baik, maka dia sebenarnya nak cakap pada Allah, tak apalah, bagilah saya nikmat yang tak payah baik. Dan itulah namanya azabin ghalis. Tetapi kalau bagi tuan-tuan, kita dapat nikmat, kita fikirkan dengan ilmu yang baik, kita dapat nikmat Quran, kita betul-betul menghargai Kitabim Munir ini, kesannya apa? Kita bersyukur, Allah akan tambah lagi, dan inilah antara perkara yang kita boleh lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa lagi cadangan ataupun bantuan ataupun pujukan Allah untuk kita makin hamba lagi? Ayat 25 hingga ayat 28, kita teruskan bacaan. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat 25 hingga 28 untuk kita mengetahui lagi selok-belok ataupun apakah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya daripada ayat-ayat ini untuk kita kenal Allah dan kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita semua dan seluruh alam ini. Ayat 25 hingga 28 insya-Allah. Sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Gitulah bacaan ayat 25 hingga 28. Menyambung lagi, kalau ayat yang ke-20 Ustaz ya, bermula dengan alam tarau, ya, apakah kamu tidak memerhatikan. Allah suruh kita observe, ya, perhatikan. Adik-adik, ya, cikgu-cikgu sains biasa cakap observe, sila perhatikan. Itu adalah satu ibadah yang penting kita buat, ya. Waktu kita tak baca Quran, kita tengok saja kepada alam, ya, sambil kita memancing ke, kita berjalan ke, tengah memandu ke, kita perhatikan. Itu ayat 20. Pada ayat yang ke-25 yang kita baca tadi, wala in sa'altahum, ya, jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi, maka jawapan mereka apa? Allah. La yaqulunnallah qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun, ramai yang tidak mengetahui. Apa maksud dalam ayat yang ke-25 ini? Tanya Ustaz, ya. Kalau tadi suruh perhatikan, kali ini kita borak-borak.
borak-borak ya. Dan kalau borak-borak, kalau kita tanya soalan kepada siapa sahaja, ini juga sudah muncul pada surah yang ke-29 surah Al-Ankabut. Siapa yang jadikan alam ini? Jawapannya adalah Allah. Di sini siapakah yang jadikan langit dan bumi ini? Jawapannya adalah Allah. Kalau kita tanya pada siapa sahaja pun, yang muslim ke non muslim ke, maka katakanlah qulil hamdulillah, segala pujian bagi Allah. Mengapa ada perkataan alhamdulillah ini? Itu tandanya kita bersyukur. Dan apakah kesan orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur itu dia merendah diri, ya, dia akan menyerah diri kepada peraturan yang ada. Dia menyerah diri kepada Allah, dia akan buat yang terbaik pasal dia tengok Allah bagi saya yang terbaik. Ya, Allah dah buat macam-macam pada saya kenalah buat apa yang Allah suruh. Yuslim, menyerah diri. Saya dah dapat yang terbaik daripada Allah, maka saya kena buat yang terbaik dalam kehidupan saya. Muhsin. Maka ini adalah ulangan kepada ayat 22 sebentar tadi. Bila kita coach orang lain ataupun kita tanya kepada orang lain ataupun tanya pada diri kita, bila kita jawab alhamdulillah ataupun Allah ciptakan alam ini dan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri ini, sebenarnya ia bukan sekadar perkataan Allah dan alhamdulillah, Ustaz ya. Biasa orang cakap alhamdulillah 33 kali selepas daripada solat zikir, itu bagus ya, tapi di sebalik alhamdulillah 33 kali itu ada kesan yang patut muncul dalam hidup kita. Apakah kesannya? Kesannya ialah kalau katakan saya dah bersyukur pada Allah dah buat yang terbaik, saya pun kena buat yang terbaik jugalah, Ustaz kan. Kita buat kerja kita baca kita dengan cara yang lebih baik, dan ini kesannya kerana saya nak bawa grade apa? Saya nak bawa grade A bila saya sampai nanti di akhirat dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 26 Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, sesungguhnya segala apa yang ada di langit bumi ini milik Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha Kaya, Maha Terpuji. Pasal ayat 25 ni Allah cakap bahawa ramai orang tak ada ilmu, Ustaz ya. Betul. Ramai orang tak ada ilmu menyebabkan dia tak terkesan dengan alhamdulillah dan Allah menciptakan langit bumi. Dia rasa macam Allah jadi, okay, so what? Dia tak ada ilmu itu. Bila dia tahu bahawa kalau saya dah diberikan macam-macam, saya kenalah juga berbuat sesuatu yang macam-macam ya, yang terbaik dalam hidup saya agar saya sampai ke akhirat nanti dapat macam-macam yang lebih macam-macam. Itulah namanya syurga. Tetapi kalau orang yang tidak berilmu, dia macam orang dapat ini Ustaz ya, dapat telefon. Dia tak ada ilmu tentang telefon ni, kata ni apa ni, dia baling je kan dalam tong sampah. Itu maksudnya orang ni tak ada ilmu, ini adalah sesuatu yang berharga. Tapi kalau dia hargai telefon ini, lepas itu katakan ini hadiah daripada Ustaz Tirmizi lah, mungkin Ustaz akan kata tak apalah Ustaz, saya bagi telefon lain lah kan. Pasal apa? Pasal menghargai hadiah yang awal, maka akan ditambah lagi. Allah akan hargai kita, Ustaz ya. Kita hargai mata kita, hargai telinga kita. Pasal ini daripada Allah yang menciptakan. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Kesannya apa? Orang berilmu dia tahu macam mana nak guna telinga, nak guna mata. Kesannya adalah Allah akan bangkitkan balik nanti dapat menikmati ya segala-gala nikmat yang lebih lagi kekal di akhirat nanti. Tapi kalau ada yang kufur, Allah kata innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah itu sebenarnya kita syukur ke tak syukur ke ya, syukur ke kufur ke, Allah tetap juga al-ghani, tidak perlukan syukur kita. Saya mengatakan alhamdulillah, puji Allah, Ustaz ya. Allah tetap terpuji. Saya puji ke tak puji, Allah tetap terpuji. Nak cerita pada ayat 26 ini, kalau katakan kamu bersyukur, kamu menyerah diri buat yang terbaik, sebenarnya Allah tetap kaya. Kamu yang perlukan Allah, Allah tak perlukan kamu punya keislaman dan juga kebaikan yang dibuat. Dan Allah tetap terpuji. Kamu puji ke tak puji, Allah tetap juga dipuji oleh seluruh angkasa raya yang ada ini, kerana Allah lah yang terhebat dalam kehidupan kita. Jadi bercakap tentang perkara ini, Allah membawakan kepada kita tentang peraturan-peraturan Allah yang hebat di atas muka bumi ini. Kalau ditulis kalimat Allah, Allah jelaskan pada ayat 27. Kita baca sekali lagi dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, ayat 27 kalau ditulis kalimat-kalimat Allah yang menggambarkan berapa luas hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat, yang menggambarkan innallaha alimun bizati sudur, ataupun innallah, sifat Allah yang sangat maha mengetahui. Kita yang ada di sisi kita hari ini hanya sedikit saja supaya kita tak sombong
kepada manusia dan tak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita baca ayat 27 menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah dan hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduh والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, nescaya tidak akan dapat selesai menulis kalimah-kalimah peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Malam ini kita tengok bintang ustaznya, tengok pokok, kita tengok macam-macam lah, kita tengok pen ini pun sebenarnya ada pelbagai ilmu-ilmu Allah di sebaliknya. Pasal sebelum jadi pen ni dia adalah petroleum, dan sebelum petroleum itu adalah nasi lemak ya, yang tak dimakan habis jadi fosil dan akhirnya mendap sampai ke dasar lautan, diambil oleh syarikat minyak dan bawa ke atas dan akhirnya jadi plastik yang jadi pen di sini. Jadi banyak sangat ilmu yang sebenarnya kita belajar je ilmu tu, tetapi kalimah itu, ketetapan formula itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ditulis menggunakan pohon-pohon daripada pokok yang ada, kemudian seluruh lautan menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kepada kalimah Allah ataupun ilmu-ilmu Allah ini. Dan di hujung itu menarik, Allah letakkan innallaha azizun hakim. Ya, mungkin ada yang tanya ustaz ni, mengapa di hujung tu azizun hakim? Satu ialah semua formula ini siapa yang berkuasanya? Allah Al-Aziz. Tak ada siapa yang sanggup lawan kepada Al-Aziz ini. Tak siapa sanggup. Termasuklah pen ini, termasuklah kita punya tangan kita, semuanya ikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dua makhluk yang sanggup lawan ustaz, iaitu manusia dan juga jin, yang tidak mahu menyerah diri dan juga tidak mahu buat yang terbaik. Jadi di situlah cara macam mana saya nak jadi yang terbaik, menyerah diri. Kembali balik pada halaman 412, tengok senarai semak yang ada. Jangan syirikkan Allah, ya, solat, syukur pada ibu ayah, dan juga kita menjaga perkara-perkara. Kalau kita ambil solatlah contohnya ustaz ya, kalau rasa nak lambat je saja solat, kita kena ingat bahawa sebenarnya semua alam ini sudah mengikut peraturan Allah. Kalau projek kita terlampau penting sangat sampai solat kita perlu dilambatkan, kita kena fikir bersediakah kita nak melawan kepada Al-Aziz. Dan yang keduanya, Allah adalah Al-Hakim. Alhamdulillah ustaz ya, walaupun Allah ni berkuasa memang garang, tetapi rupanya segala alam ini disusun dengan cara yang amat-amat cantik. Just nice. Just nice ini pasal ada kebijaksanaan daripada Allah. Kita tidak mahu jadi orang yang berkuasa tidak bijaksana, tak nak jadi pemimpin bijaksana tapi tidak berkuasa untuk melaksanakan apa yang sedang dirancang dalam sesebuah negeri ataupun negara. Maka segala apa yang kita bincangkan ini, apa yang diciptakan, segala kebangkitan kita di akhirat nanti sebenarnya mudah bagi Allah seperti menjadikan satu jiwa. Innallaha sami'un basir. Allah dengar cabaran kita, Allah tahu apa yang kita buat, apa yang kita tak buat, Allah nampak. Jadi dengan itu kita akan sentiasa kembali pada Allah. Senarai semak kita serah diri, ya, ikut betul-betul, dan kita cuba buat yang terbaik dalam hidup kita. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah tunduk kepada Allah sebagai tanda syukur kepada segala nikmat yang ditundukkan untuk kita. Yang kedua, simak apa yang dibuat agar berasaskan ilmu dan bukan ikutan semata-mata. Sentiasa buat yang terbaik dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan niran bi karamatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengudiakan, mengabulkan apa yang kita doakan sebentar tadi, dan kita menyeru kepada cikgu-cikgu sains untuk sentiasa mengeluarkan fakta-fakta yang menunjukkan kepada wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, sehingga kan kita yakin bahawa Allah ini memang berkuasa, Allah Maha bijaksana, sehingga kan ramai anak murid kita tak berani dah lewatkan solat, tinggalkan solat pasal dengan belajar sains, belajar matematik terkesan, dan ini kesedaran dalam tabung gerakan Quran yang kita ingin luaskan ya dalam kehidupan kita. Cikgu-cikgu yang menyumbang ataupun sumbangan tuan-tuan kita gunakan nanti harapnya untuk R&D, kajian-kajian berteraskan kepada Al-Quran yang kita belajar. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Terus kita menyambung halaman akhir surah Luqman yang amat menarik. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.